ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأت بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Syukur Alhamdulillah bertemu lagi kita semua di dalam kisah seram alam jin. Sebelum kita ke agenda utama, jangan kita lupa sentiasa doakan saudara Islam kita di tanah Palestin. Semoga diberi kebebasan, keselamatan dan juga kemenangan yang besar oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan kita abaikan tanggungjawab kita di sini. Doakanlah mereka sentiasa. Jangan tanya saya kenapa tak buat rakaman dalam studio. Saya harap korang semua fikir dan doa yang baik-baik je untuk saya. InsyaAllah kita harap tak ada apa-apa yang berlaku. Malam ini, Saudara Malik, pengirim bagi kisah kali ini, mengatakan bahawa beliau pun tak pasti sejauh manakah kebenaran kisah kali ini kerana ianya diterima daripada bualan mulut orang tua di tempat kawasan beliau. Jadi terpulanglah kepada korang semua untuk menilai hak masing-masing terpulang. Tapi saya sarankan anggap jelah ianya kisah hiburan seram untuk kita dengar dan tontonkan bersama. Begini kisahnya. Berlaku pada lewat tahun 1989 di sebuah perkampungan yang terletak di negeri Johor Darul Takzim. Nama kampung saudara Malik ini sengaja dirahsiakan demi menjaga peribadi silam manusia yang terlibat yang telah meninggal dunia. Waktu itu, dalam kampung ini masih lagi ada kebun-kebun pisang yang dimiliki oleh warga penduduk setempat. Boleh dikatakan di antara pemilik-pemilik kebun ini yang menjadi tanda pemisah hak milik kebun masing-masing adalah parit-parit yang kecil, tak besar pun, lebih kurang 3 atau 4 kaki saja lebar parit kecil tu. Rata-rata pemilik kebun pisang di kampung ini semuanya adalah warga penduduk kampung. Bermakna macam ni, masing-masing mengenali antara satu sama lain. Selalu saja boleh bersua bersembang dekat masjid, dekat surau, dekat kedai kopi, dekat keduri kenara. Jadi boleh dikatakan hampir semua penduduk kampung saling memahami, menghormati antara satu sama lain. Kenapa saya kata hampir semua? Hampir, bukan kesemuanya tetapi hampir. Kenapa? Sebab masih ada juga yang bersifat berprasangka buruk, tidak mempercayai kejujuran orang lain, dan oleh kerana itu ada di antara pemilik-pemilik tanah kebun pisang berkenaan menggunakan khidmat daripada makhluk jin syaitan sebagai khadam. Ya, kita tahu kalau tak ada sesiapa yang masuk ke kebun yang ada khadam ni, maka tak adalah sebarang masalah yang berlaku kan. Itu yang kita difahamkan, diberitahu oleh orang-orang tua dulu. Masalahnya sekarang ini, sejauh manakah kebenaran fakta tu? Adakah kalau kita tak masuk kebun orang yang ada khadam ni, jadi kita tak ada apa-apa? Benar ke macam tu? Inilah punca masalah kronik yang berlaku pada kisah ini. Nak dijadikan cerita, di antara tanah-tanah kebun pisang tersebut, yang menjadi perhatian kita sekarang adalah 3 pemilik ini. Saya nak korang semua fokus. Sila berikan tumpuan supaya korang faham. Ada 3 pemilik tanah yang menjadi tumpuan sekarang ini. Yang pemilik tanah belah kanan ni ada bela khadam. Yang pemilik tanah belah kiri pun ada bela khadam. Tetapi yang menjadi mangsa keadaan sekarang ini adalah pemilik tanah yang tengah-tengah kerana tidak memiliki sebarang khadam. Pemilik tengah yang dimasukkan ini, saudara Malik memberi nama samaran sebagai Pak Long. Kenapa Pak Long dikatakan menjadi mangsa keadaan? Ini kerana beliau sering nampak ada 2 jin syaitan yang berbeza rupa bentuk jelmaannya. Kata Pak Long, apabila beliau mengusahakan kebunnya di hujung sebelah kiri, beliau akan nampak di seberang parit ada jin bersusuk pontianak sedang perhatikan dia di sebalik pokok pisang kebun tuannya. Itu sebelah kiri. Kalau di sebelah kanan pula, di seberang parit, Pak Long akan nampak ada jin yang berupa pocong pula. Nampak tak korang semua? Di kiri pontianak,
di kanan pula pocong. Itulah dia katakan mangsa keadaan. Bukan waktu malam, ini waktu pagi. Orang kalau berkebun mestilah waktu pagi. Ini siang hari pun boleh nampak pontianak dengan pocong. Kalau sekali-sekala tu tak mengapalah. Ini tidak. Tiap-tiap hari Pak Long ni kena skoden dengan pontianak dan juga pocong. Naik rimas dan kadang-kadang perasaan takut tu pun ada juga datang, ada juga hadir. Sebab kata Pak Long, jangan dibawa main dengan jin syaitan ni. Kita tak boleh nak predik, tak boleh nak jangka apa yang bakal berlaku dengan sifat dua ekor jin syaitan ni. Tidak pada suatu hari, kebetulan pemilik tanah kebun di kedua-dua belah kiri dan juga kanan Pak Long ini jatuh sakit. Katanya sakit tu dah uzur. Tak lama selepas itu meninggal dunia. Dan bermulalah masalah besar yang bakal berlaku kepada orang kampung. Dikatakan penduduk kampung sering diganggu dengan pelbagai gangguan yang hadir daripada dua ekor jin syaitan ni. Pontianak dengan pocongnya lah. Ada yang kata kena ketuk pintu lah, ada yang cerita mengilai atas bumbung lah, kena kacau melepak tengah malam lah. Yang lebih memeningkan kepala penduduk kampung bila mana ramai di antara mereka yang membela ayam, habis ayam mereka menjadi korban. Sedar-sedar waktu pagi ayam mereka semua mati. Itu yang berlaku kepada penduduk kampung. Bagaimana pula dengan nasib Pak Long? Korang nak tahu tak? Pak Long pernah kata dulu dia nampak pocong dan juga pontianak ni hanya berada di seberang parit je. Masing-masing dua makhluk ekor jin syaitan ni hanya berada di dalam kawasan kebun tuan tanah mereka saja. Tetapi setelah kematian tuannya, pontianak dan juga pocong ini seolah-olah macam dah hilang disiplin. Dengan macam lawak kan. Tapi itulah realiti yang berlaku sebenarnya. Bila mana Pak Long lihat kedua-dua pocong dan juga pontianak ini sudah berada di dalam kebun Pak Long sendiri. Sudah memang betul-betul kurang hajar, tak berdisiplin langsung. Pada mula je hanya nampak kelibat, nampak ada kain putih tengah terbang dalam kebun Pak Long, ada jenazah melompat-lompat daripada satu pokok pisang ke satu pokok pisang. Kadang-kadang nampak juga pontianak ni bertinggi atas pokok pisang. Bukannya tak dibacakan doa untuk menghalau jin syaitan ni, perginya kejap saja. Esok lusa, pontianak dengan pocong ni datang balik ke dalam kebun. Itulah masalahnya. Ikutkan hati, takut jugalah. Tapi, nak buat macam mana? Itu adalah satu-satunya kebun Pak Long, mencari nafkah hidup untuk sesuap nasi. Nak tak nak kena akur juga berdepan dengan ujian ni tiap-tiap hari, minggu demi minggu. Tak ada pilihan lain. Namun, ada sesuatu yang telah berlaku membuatkan Pak Long benar-benar naik marah. Begini situasinya. Satu pagi tu rutin macam biasa. Pak Long datang nak berkebun. Tengah berkebun ni, tiba-tiba Pak Long lihat ada beberapa batang pokok pisang Pak Long ni terpatah dua tau. Seolah-olah macam disengajakan patah oleh seseorang. Sebagai contoh, salam dari Binjai. Pak, dia pergi sepak. Lebih kurang macam tu. Salam dari Binjai. Salam dari Binjai. Dalam sejarah kampung, dari dulu mana ada gajah? Kalau kita kata babi tu adalah, tapi mustahil sebab patahnya batang pokok pisang tu bukannya berada di paras lutut. Kalau paras lutut, bolehlah dikatakan macam babi hutan yang buat. Ini tidak. Yang patah pokok pisang ni semuanya lebih kurang berada di paras dada manusia. Jadi kalau nak kata haiwan, memang tak logik. Sekarang, ada lagi dua andaian. Sama ada dua ekor hantu tu yang buat atau perbuatan daripada budak-budak nakal. Boleh jadi yang buat perangai budak-budak kampung yang bermasalah. Maka oleh sebab demikian, nak dapatkan kepastian punya pasal, Pak Long ambil keputusan. Malam tu, dia nak datang tengok. Mencari apa punca sebenar batang pokok pisangnya boleh patah dua paras dada macam tu. Malam tu dia datang. Tak lama, sekejap je. Bukan boleh lama-lama pun. Risau juga buat ada binatang buas ke, binatang berbisa ke. Jadi datang tu sekadar nak tengok-tengok sekejap je. Kalau nampak macam ada kelibat-kelibat putih tu, faham je lah.
Jangan dipandang lama-lama. Jangan ditenung lama-lama. Buat tak tahu, buat tak nampak. Lagipun bukannya Pontianak dengan pocong tu tak kenal dengan Pak Long. Tuan punya tanahnya asal. Korang berdua ni dia yang menumpang lalu dalam kebun aku ni. Tidaklah sehingga bila mana Pak Long ada dengar bunyi seakan-akan seperti perbuatan pokok pisang yang dipatah-patahkan. Apa lagi? Terus Pak Long berlari masuk ke dalam kebun dia sambil memegang parang dan juga lampu suluh di tangannya. Sesampai sahaja Pak Long di lokasi yang didengarnya tadi, alangkah terkejutnya Pak Long. Dia lihat depan mata dia, 2 ekor jin syaitan ni sedang berlega-lega dalam kebun pisangnya. Pontianak dan juga pocong tu macam tak peduli dengan kehadiran Pak Long. 2 ekor ni asyik berlaga-laga di antara satu sama lain, seolah-olah bertindak seperti sedang bergaduh. Kenapa Pak Long kata bergaduh? Sebab di sinilah Pak Long melihat beberapa batang pokok pisangnya patah 2, sama persis seperti mana yang dia lihat pagi tadi. Jadi bukanlah perbuatan budak nakal. Rupanya kerja 2 ekor syaitan ni. Tapi kenapa Pontianak dan juga pocong ni bergaduh? Apa puncanya? Tak tahulah sebab apa. Itu semua aku tak nak ambil tahu. Yang aku tahu sekarang ni, batang pokok pisangku dah dipatahkan oleh engkau, dah dipatahkan oleh engkau. 2 ekor engkau ni memang nak kena dengan aku. Kemudian dalam masa yang sama juga, Pak Long dapat dengar tahu ada 2 suara dalam percakapan yang langsung tidak difahami oleh Pak Long. Nak kata bahasa Jawa pun bukan, bahasa Arab pun bukan, apatah lagi bahasa Melayu. Memang pelik bahasa tu. Tiba-tiba Pak Long terasa dekat dada dia macam ditumbuk tahu. Betul-betul senak, kata Pak Long. Sampaikan dia terpaksa membongkok sebab nak mengambil nafas yang tersangkut-sangkut. Masa ini dia tahu dan dia sedar dia patut berambus dari situ segera. 1000 langkah Pak Long berlari keluar daripada kebun dia. Malam ini Pak Long terpaksa akur, terpaksa terima bahawa kebunnya telah menjadi gelagang gusti perlawanan di antara pocong dan juga Pontianak. Apa-apa pun keselamatan diri Pak Long kena utamakan dahulu. Masalah jin syaitan ni boleh diselesaikan kemudian. Ada cara dia, tapi bukan sekarang. Esok pagi je Pak Long kena kumpulkan semua orang kampung untuk kita cuba selesaikan, tangani masalah ini yang telah kronik. Dipendekkan cerita, selepas warga penduduk kampung berkumpul, berbincang, mencari jalan penyelesaian yang dituntut dalam agama Islam, maka mereka mengambil keputusan untuk membawa beberapa lagi orang ustaz yang terbukti warak dan juga alim dalam bidang agama Islam daripada kampung-kampung jiran sebelah, jemput hadir dan berkumpul supaya ustaz-ustaz ini dapat mengetuai, dapat mengemudi penduduk kampung untuk menghalau atau menghapuskan segala-gala khadam-khadam yang menjaga tanah kebun dalam kampung mereka semua ni. Termasuklah 2 ekor jin syaitan yang bermasalah, pocong dan juga Pontianak ni sekarang. Maksudnya macam ni, pemilik tanah kebun pisang yang masih lagi ada bela hadam turut juga dipaksa bersetuju untuk menghapuskan hadam mereka dalam waktu yang sama. Pada mulanya tujuan tu nak hapuskan Pontianak dan juga pocong tu je, tapi dah ala-ala kan. Maka hapuskanlah semua pemahaman khurafat syirik, belaan-belaan hadam semua ni. Semua hadam dihapuskan dalam satu operasi besar-besaran hasil daripada kerjasama penduduk kampung dan juga ustaz yang dikumpulkan oleh mereka. Syukur alhamdulillah, dalam waktu yang singkat, kesemua hadam-hadam jin syaitan ini telah diputuskan ikatannya dengan tuan masing-masing. Begitu juga dengan pocong dan juga Pontianak ni telah dibuang jauh juga daripada kampung berkenaan. Katanya dengar cerita kadang-kadang semua ni telah dibuang jauh ke dalam laut menjadi penempatan baru buat makhluk-makhluk semua ni. Semua tu adalah kerjasama baik juga daripada kampung sebelah yang berdekatan dengan pantai. Warga nelayan inilah yang turut berusaha turun padang membawa hadam-hadam ini jauh ke tengah lautan. Itu pun diketuai oleh ustaz-ustaz ni.
Tak tahulah apa perjanjiannya. Mungkin dibebaskan daripada sebarang tugasan sebagai khadam ke. Pergilah kamu bebas dengan alam kamu di penempatan baru. Jangan lagi berpaut, mengganggu lagi manusia di sekeliling kamu. Mungkin itulah kot perjanjiannya. Wallahualam. Saya cuma tambah-tambah aja. Mungkin macam tu kot. Itulah yang berlaku kepada kampung yang diduduki oleh saudara Malik. Pada satu ketika dulu tahun 1989, pernah terjadi satu kejadian yang luar biasa. Sejarah masyarakat kampung setempat yang mana pada akhirnya menjadi satu kisah legenda yang menjadi bualan mulut orang tua mengatakan khadam-khadam jin syaitan dibuang lautan Johor Darul Takzim. Laut mana tu? Wallahualam. Saudara Malik tidak mendedahkan kepada kita di pantai mana, di laut mana. Beliau rahsiakan. Wallahualam. Hanya dia saja yang tahu. Cumanya ada sedikit info tambahan yang penting yang saya nak maklumkan kepada korang semua. Individu yang bernama Pak Long dalam kisah ini adalah merupakan atuk kepada pengirim kisah ini, iaitu atuk kepada saudara Malik ni lah rupanya. Itu sebab dia tahu kisah legenda ni. Katanya bukan semua orang tahu. Hanya orang-orang lama je yang tahu kisah keramat gangguan khadam-khadam sebelum dibuang jauh ke dalam lautan Johor Darul Takzim. Kisah keramat, kata beliau. Terima kasih kepada saudara Malik sudi berkongsikan kisah yang dikatakan legenda ini kepada kita semua. Benar atau tidak kisah keramat ini, kita ikutkanlah nasihat beliau. Anggap je ianya kisah seram untuk diambil pengajaran bersama. Jangan kita bersekutu dengan jin syaitan. Tidak membawa sedikit pun manfaat. Malah akan merosakkan lagi jiwa dan juga iman kita tanpa kita sedar. Ingat tu saudara dan saudari semua. Ini nasihat daripada saudara Malik. Jangan lupa tekan button subscribe, thumbs up dan kongsikan kisah urban legend keramat ini kepada semua masyarakat Malaysia supaya mereka semua tahu bahawa ada lagi kisah yang mereka belum ketahui menjadi rahsia sehingga sekarang. InsyaAllah atas izin dan juga kehendak Allah Subhanahu Wa Taala kita akan bersua, kita akan bersiadah kembali dengan kisah seram daripada pengirim yang seterusnya di dalam Kisah Seram Alam Jin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak-banyak. Kalau korang ada kisah keramat juga yang ingin dikongsikan, silalah kongsi dengan saya, biar saya dedahkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidud dhalimina illa khasara.